Tapi umat ni lemah. Maka Allah kesian pada umat ni. Allah beritahu pada Nabi, carilah daripada 360 hari itu 30 hari je dalam Ramadan. Kira 365 hari itu tolak 330, 335, 30 je. Fokuslah 30 tu. Pun umat ni tak mampu. Ya Rasulullah, mintalah dengan Allah diskaun sikit. 30 hari ni pun berat juga ni. Allah bagi diskaun lagi. Carilah pada 10 yang akhir dalam Ramadan. 365 diskaun jadi 30, diskaun jadi 10, pun minta diskaun lagi. Ya Rasulullah, diskaun sikit, bagi tahu jelas sikit. Daripada 10 yang akhir tu bila? Allah bagi lagi tuan-tuan. Daripada 10 yang akhir, carilah pada malam-malam yang ganjil. Diskaun lagi 5, tinggal 5 malam. Kalau nak fokus pada malam yang ganjil. Tetapi ada juga orang minta diskaun. Kan kalau beritahu terang-terang bila kan senang. Ada juga yang minta diskaun. Namun kalau dalam syarah bab Lailatul Qadar, jumhur, majoriti ulama berpandangan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah, dalam Ramadan Nabi pesan beberapa wirid yang perlu kita amalkan, yang akan menambahkan lagi nilai keberkatan dalam kehidupan kita. Antaranya yang disebut dalam hadis riwayat Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab sahihnya, yaitu memperbanyakkan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Astaghfirullah, kita minta ampun pada Allah. Nas'alukal jannah, kita minta Allah Ta'ala terima kita untuk masuk surga. Wa na'udzubika minan nar, minta Allah jauhkan kita daripada neraka. Ini terdapat dalam kitab Sahih Imam Ibnu Khuzaimah, ulama hadis. Nabi sebut perbanyakkan. Bila sebut perbanyakkan, sepanjang hari, sepanjang Ramadan. Kalau di kampung-kampung kita biasa dengar pakcik-pakcik akan baca lepas tarawih. Tetapi sebenarnya sepanjang hari, sepanjang Ramadan, kita dianjurkan untuk perbanyakkan wirid ini. Dalam riwayat Tirmizi, kita dianjurkan untuk membaca Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuan-tuan tengok bagaimana beradabnya Nabi dalam berdoa. Susunan doa Nabi, Allahumma innaka afu, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan kau sangat cintakan kemaafan. Engkau suka memaafkan, kau sangat cinta memaafkan. Fa'fu anni, maka engkau maafkanlah aku. Tersusun adab Nabi dalam berdoa. Allahumma innaka afu, ya Allah, sesungguhnya engkau ni maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan sangat cintakan untuk memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkan aku. Ini kaedah yang Nabi ajar dalam beradab, dalam berdoa. Maka kita perbanyakkan dalam Ramadan wirid ini. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya-Allah. Doa-doa dikabulkan. Kalau tak larat sangat nak doa, ustaz, saya tak larat, saya puasa, tak larat sangat nak doa, maka jangan tinggal 2 tempat dalam berdoa. Ketika kita sahur, tuan-tuan, sambil-sambil kita makan nasi ataupun makan kurma, ataupun di kalangan tuan-tuan mungkin ada yang tak lalu nak makan, minum air je, doalah. Itu waktu yang sangat makbul. Dan kedua, ketika berbuka. Ini 2 waktu yang sangat mustajab. Lain-lain waktu banyak lagi, tapi 2 waktu ni tuan-tuan jangan tinggal. Doalah, nak minta apa pun mintalah pada Allah, minta yang terbaik. Orang yang paling bijak, dia tahu Allah yang maha kaya dan maha bijaksana dan maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita, maka dia akan minta, ya Allah, berikanlah yang terbaik untukku, isteriku, anak-anakku dan umat semalam. Dia akan minta yang terbaik. Tapi kita akan nampak apa yang kita nak. Namun di sisi Allah yang maha mengetahui, tahu apa yang terbaik untuk kita. Di sudut kita yang itu terbaik. Di sisi Allah, Allah kata, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum, wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berkata dalam Quran, ada benda, wahai hamba-Ku, yang pada pandangan mata kau, mungkin kerana pandangan mata kau ni kecil, ilmu kau ni sikit, pengetahuan kau tak luas, jadi engkau rasa yang tu terbaik untuk engkau. Ada benda yang kau rasa tak baik untuk engkau.
Tetapi kata Allah, aku yang maha tahu apa yang terbaik yang kau tak tahu. Maka sebab itu kita minta yang terbaik daripada Allah. Minta yang terbaik. Ya Allah, bagilah yang terbaik untuk saya. Begitu tuan-tuan kita minta untuk dunia kita, jangan kita lupa minta untuk akhirat kita. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita semua pasti akan menghadapi kematian. Kita pasti akan tinggal dalam kubur. Yang kita semua tahu, kubur ini rumah yang gelap gelita, rumah yang sempit dan rumah ulat-ulat. Di mana kalau kita orang yang tak bawa iman dan amal yang betul, maka kesusahan yang nyata di kubur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak cerita seramnya kubur ni, tak perlu cerita dalam kubur. Kalau kita tertinggal barang dekat kubur, kita pergi malam-malam, itu pun kita dah rasa betapa seramnya kubur tuan-tuan. Itu ke atas. Bayangkan dalam kubur macam mana. Kalau orang jenis takut, tertinggal kunci kereta, pakai tak pergi ambil dah, tinggal terus lah. Nak bagi tahu seramnya kubur ni, ulama kata dekat atas pun seram dah. Dalam macam mana kalau kita tak buat persiapan. Sebab itu kata ulama, lapangkanlah masa untuk agama. Kerana agama tak berhajat pada kita, kita berhajat pada agama. Bukan tunggu masa lapang. Jom semayang. Nantilah saya lapang sikit, saya semayang. Sibuk sekarang, tak boleh semayang. Bulan depan saya semayang. Tuan-tuan rahmati Allah, ketahuilah kematian tidak tunggu kita sedia. Kita yang kena sedia tunggu kematian. Berapa ramai di kalangan kawan-kawan kita yang telah mendahului kita, yang telah meninggal dunia. Di kalangan kawan kerja kita, jiran kita, orang kampung kita, yang umur sebaya kita. Imam Ghazali rahmatullah alaih kata, kalaulah kamu dah tengok ada kawan kamu meninggal, bersedialah, kata Imam Ghazali. Maksudnya usia kamu tak lama. Ulama bagi tamsil, permisalan, jangan jadi macam ayam. Ada satu wak ni tuan-tuan, dia kerja jual ayam. Dia bawa 30 ekor ayam hidup dalam satu sangkar, satu reban, pergi ke pasar tani, dia nak meniaga pagi. Orang pertama datang, wak, seekor ayam wak. Wak pun buka sangkar, pakai tarik je seekor ayam. Sembelih ayam tu, letak celur, panah, buang bulu apa semua, siam, potong kecil, bagi ke orang yang beli tu. Ayam yang lain tengok, ayam lain kata, itu dia, bukan kita. Dia, bukan kita. Orang kedua datang, wak, ayam seekor. Wak buka sangkar lagi, ambil lagi seekor. Ayam lain kata, dia, bukan kita. Petang tu tuan-tuan, tengah hari tu tuan-tuan, wak tu balik dengan sangkar kosong. Nak bagi tahu apa? Semua yang dijual bagi tu laris. Bukan dia, bukan kita, dia. Begitu hari ni kita melihat van jenazah lalu depan rumah kita, dia, bukan kita. Kita lambat lagi. Kita kan dah macam-macam produk makan ni. InsyaAllah panjang umur. Kita sukan hari-hari, insya-Allah panjang umur. Kita uban pun tak ada, panjang umur. Berapa ramai tempat cik yang uban penuh, tapi masih hidup lagi sampai sekarang, masya-Allah. Walaupun Nabi sebut dalam hadis, uban ini tanda kematian, tetapi bukanlah syarat kematian. Kerana syarat kematian itu hanyalah hidup. Siapa yang hidup pasti mati. Maka sebab itu kita kena buat persiapan untuk menghadapi kematian. Ramadan datang sebenarnya untuk membantu kita melipat kali gandakan amal kita. Ramadan nak bantu kita. Kalau kita main game masa kecil-kecil, game Mario contohnya, dia ada part-part yang kita akan dapat koin terlebih. Kita akan fokus betul-betul dekat koin tu untuk dapat lipat kali ganda kita punya, nyawa kita akan ditambah. Untuk tambah kita punya koin tadi. Inilah Ramadan kata ulama. Sebab umat terdahulu, umat Nuh AS, umur dia 1000 ke 1500 tahun. Bani Israel di zaman Musa AS, umur dia 300 ke 500 tahun. Umur kita 60 tahun ke 70 kata baginda. Maka Allah datangkan berbagai kaedah untuk bantu kita lipat kali ganda amal kita, supaya di akhirat kita dapat setanding dengan umat terdahulu. Ini nak membantu kita. Beramal di Mekah, Madinah ini berlipat kali ganda. Orang yang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala dilipat kali ganda ganjaran. Orang yang menginfak dilipat kali ganda ganjaran. Dalam Ramadan dilipat kali ganda ganjaran. Ini sebenarnya nak membantu kita naik level. Nak bantu kita Ramadan ni. Maka sebab itu, kalaulah
kita faham Ramadan nak bantu kita, kita akan hargai setiap detik masa dalam Ramadan untuk beramal. Sebab Ramadan ni adalah kaedah yang Allah beri, hadiah yang Allah beri untuk bantu kita tingkatkan amal. Tuan-tuan, perempuan rahmati lagi dikasihi Allah, lebih-lebih lagi satu hari ataupun satu malam yang kita semua tahu Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Ulama kata 1000 bulan bersamaan 83 tahun 4 bulan. Imam Abdul Rahman Sudais, Imam Mekah, dia kata, kalaulah dalam Ramadan ini kita sedekah sehari serial, tak banyak sehari serial, tapi istiqamah, tiap-tiap malam serial. Daripada malam pertama sampai malam 30 baru keluar modal 30 rial. Tak banyak pun. Ni bagi yang tak mampu lah. Yang mampu kenalah bagi lebih. Ni contoh dia bagi. Tetapi dia kata, seandainya ni istiqamah, serial. Seandainya malam akhir Ramadan tu, serial yang kita bagi tu jatuh pada Lailatul Qadar, di sudut pandangan kita, kita hanya bagi serial. Tapi kata Syekh Sudais, kita bila masuk Lailatul Qadar, dikira, dicatat di sisi Allah, kita telah beri 1 rial selama 1000 bulan. 1 rial selama 83 tahun 4 bulan. Serial. Umur kita pun tak sampai lagi, baru dekat-dekat 40, tak sampai lagi 83 tahun 4 bulan. Tapi di sisi Allah telah dicatat pahala, dia telah bersedekah serial selama 83 tahun 4 bulan tanpa gagal, tak miss, istiqamah. Begitu kata Imam Sudais. Kalaulah kita ni malas sangat, teruk sangat ni, malas teruk, setiap malam nak baca semuka pun malas, semuka pun tak larat, ya Allah, satu ayat baca, kata Imam Sudais, satu ayat. Jatuh malam tu, kalau 30 malam baru 30 ayat, Al-Mulk 30 ayat, baru 30 ayat 30 malam. Ini bagi yang teruk sangat lah ni. Satu malam satu ayat. Jatuh pada malam Lailatul Qadar, kata Imam Sudais, dia dikira di sisi Allah telah membaca satu ayat selama 83 tahun 4 bulan. Bukan susah pun. Sebab itu kata ulama, maha baiknya Allah. Allah tahu umat ni memang lemah, tak ada kekuatan. Kalau tuan-tuan tengok dalam hadis yang panjang tu disyarahkan oleh ulama, 365 hari dalam setahun. Maka Nabi kata carilah Lailatul Qadar dalam 365 hari. Pun sebenarnya kalau ikut kira-kira umat dulu, tak banyak 365 hari tu. Sekejap je. Tapi umat ni lemah. Maka Allah kesian pada umat ni. Allah beritahu pada Nabi, carilah daripada 360 hari tu 30 hari je dalam Ramadan. Kira 365 hari tu tolak 330, tinggal 335, 30 je. Fokuslah 30 tu. Pun umat ni tak mampu. Ya Rasulullah, mintalah dengan Allah diskaun sikit, 30 hari ni pun berat juga ni. Kuliah Zuhur pun tak larat ni, letih pun ada yang tidur, insya-Allah. Tak larat. Letih puasa. Diskaun sikit. Allah bagi diskaun lagi. Carilah pada 10 yang akhir dalam Ramadan. 365 diskaun jadi 30, diskaun jadi 10, pun minta diskaun lagi. Ya Rasulullah, diskaun sikit, bagi tahu jelas sikit. Daripada 10 yang akhir tu bila? Allah bagi lagi tuan-tuan. Daripada 10 yang akhir, carilah pada malam-malam yang ganjil. Diskaun lagi 5, tinggal 5 malam. Kalau nak fokus pada malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi ada juga orang minta diskaun. Kan kalau beritahu terang-terang bila kan senang. Ada juga yang minta diskaun. Masya Allah. Namun kalau dalam syarah bab Lailatul Qadar, jumhur, majoriti ulama berpandangan pada malam 27 Ramadan. Itu majoriti. Walaupun begitu, ada juga pandangan-pandangan yang kuat menyebutkan tentang waktu-waktu yang lain. Tanda-tanda yang disebutkan dalam Lailatul Qadar ni, Masya Allah. Ada juga orang tanya soalan, mungkin soalan ni pun timbul dalam fikiran tuan-tuan. Ustaz,
Mekah, waktu kita malam, dia siang. Waktu kita malam, dia siang. Jadi kita jumpa Lailatul Qadar dulu. Dia jumpa lambat sikit. Jadi kita dah jumpa, kita boleh mesej kawan kat Mekah lah. Malam ni Lailatul Qadar, kau ready je. Aku dah jumpa dah. Macam mana tu? Tuan-tuan, soalan ni bukan satu dua orang tanya, ramai orang tanya ni. Takkan malaikat ulang alik 2 kali? Saya tanya syekh saya, satu ulama di Madinah. Dia kata, soalan yang sama, lebih kurang ditanya tentang Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, di akhirat nanti 88 pintu syurga panggil dia. Abu Bakar nanti di akhirat 88 pintu syurga ni semua panggil Abu Bakar. Abu Bakar masuk ke sini. Maka apa kata ulama? Sebagaimana Allah yang berkuasa menciptakan pintu syurga, menciptakan Abu Bakar, Allah juga berkuasa untuk memasukkan Abu Bakar ke 88 pintu. Begitulah sebagaimana Allah yang berkuasa menciptakan malam, menciptakan siang, menciptakan manusia, menciptakan masa, Allah juga berkuasa untuk menggerakkan malaikat dan untuk mengatur Lailatul Qadar di mana saja kita berada. Yang itu bukan urusan kita. Ulama kata urusan kita adalah ibadah. Itu urusan kita. Yang tu tadi urusan Allah. Urusan Allah Ta'ala. Bukan dalam penguasaan kita. Itu urusan Allah Ta'ala. Urusan kita ialah beribadah pada Allah. Sebab itu Syekh, satu orang ulama yang besar di Yaman, saya lupa nama dia, dia selalu datang di Kampung Baru. Setiap Ramadan dia akan datang di Kampung Baru. Dia guru kepada almarhum Ustaz Fadli Al-Yamani rahimahullah ta'ala. Syekh Haidar Salim Al-Waqidi. Dia ni mufti di Hudaidah, ulama besar, hebat, mazhab Syafi'i. Dia beritahu apa? Ada orang, dia tak tidur malam-malam akhir Ramadan. Dia beritahu. Kenapa dia tak tidur? Dia nak tengok pokok sujud ke tak sujud. Ni dia sebut tuan. Maksudnya, cerita pokok sujud ni bukan kat Malaysia aja, kat Yaman pun ada. Dia kata, ada orang yang sanggup tak tidur di akhir Ramadan untuk tengok pokok sujud ke tak sujud. Kata Syekh Haidar, kalau pokok sujud sekalipun, kalau dia tak beramal malam tu, dia tak tergolong dalam golongan ahli Lailatul Qadar, bahkan dia tergolong dalam golongan orang yang rugi di akhirat. Tetapi kata Syekh Haidar, ada orang tak ambil tahu pun pokok sujud ke, rokok ke, iktidal ke, ikut suka dia lah. Yang penting tiap-tiap malam aku bangun. Maka orang ni kata Syekh Haidar, malam tu jatuh Lailatul Qadar dan dia tak ambil tahu pun pokok sujud ke tak sujud. Tetapi di akhirat dia digolongkan dalam golongan orang yang beruntung. Dan dia ini tuan-tuan, apa yang berlaku kepada dia, dia ini akan lihat ganjaran yang dilipat kali ganda oleh Allah di akhirat. Dalam hadis yang panjang juga disyarahkan tentang Lailatul Qadar. Antara tanda Lailatul Qadar ketika kita beribadah malam, bukan waktu tarawih, waktu malam, waktu munajat pukul 2 sampai pukul sahur tu, hati kita rasa sebab sayu. Kerana dalam syarah disebut, Jibril memerintahkan seluruh malaikat yang datang daripada langit bersama dengan Jibril untuk pergi kepada semua yang beramal untuk berjabat tangan ataupun dakap orang tu. Maka kalau tiba-tiba satu malam tuan-tuan beribadah, rasa sebab tu macam, rasa sayu hati, terkenang kesedapan dulu, mengenangkan kehidupan akhirat, mengenangkan apa ni kalau saya mati ni, apa jadi atas isteri saya, dia dapat taat perintah Allah ataupun tak, ataupun selepas saya mati dia akan jadi orang langgar perintah Allah, mengenangkan anak-anak, apa akan jadi selepas saya mati. Kalau tiba-tiba jadi macam tu, kata ulama, itu juga salah satu tanda daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Kerana malaikat diperintahkan oleh Jibril untuk pergi mendakap dan berjabat tangan kepada mereka yang beribadah kepada di dalam malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kerahimannya memberi taufik pada kita untuk terus beramal dan istiqamah. Sama ada tuan-tuan kita dapat
tengok pokok sujud ataupun tidak, itu bukan masalah utama dia. Utama dia ialah sejauh mana kita dapat beribadah pada Allah. Saya mohon maaf sepanjang perkongsian terasa bahasa tidak berkata terlanjur bicara. Minta maaf dan minta ampun pada Allah. Apa yang saya kongsikan, mudah-mudahan saya sendiri dapat amal, tuan yang dengar sama-sama dapat amal, dan sama-sama kita sampaikan. Wallahu alam wal mu'tam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan kafaratul majlis dan surah wal asr.